お母ちゃん、ちょっとひなちゃんの家に遊びに来ていい？じゃあ行ってきます。じゃあ行ってきます。行ってきます。行ってきます。はい、皆さんこんにちは。小寺先生です。よろしくお願いします。Okey, hari ini saya nak sharekan kepada anda Japanese greetings to use at home. Kenapa greetings? Sebab orang Jepun ni memang sangat banyak greetings yang diorang gunakan dalam seharian. Termasuklah digunakan dekat rumah. Okey, dekat rumah. So, hari ini saya akan sharekan kepada anda 5 greetings yang anda boleh gunakan dekat rumah dengan family anda. Okey, so jom kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama adalah Tadaima. Tadaima. Tadaima maksud dia, saya dah balik. I'm home. So, Tadaima digunakan untuk orang yang daripada luar. Dia pergi keluar, pergi ke sekolah ke, pergi kerja ke. Dia balik ke rumah dia, dia akan cakap Tadaima. Contohnya, Gakko kara kaete kite. Okachan tadaima. Okay, itu saya dah balik. Maksud dia, saya dah balik. So, mak dia akan jawab apa pula? Hina-chan okaeri. Kyou no gakkou wa dou datta? Mak dia akan jawab okaeri. Okay, okaeri maksudnya selamat pulang. Hari ni sekolah macam mana? Kyou no gakkou wa dou datta? So, itu adalah perkataan yang kedua. So, okaeri sebenarnya berasal daripada perkataan okaeri nasai. Perkataan yang panjang dia adalah okaeri nasai. Tapi dengan family, kita boleh potong lebih casual. Kita boleh cakap Okaeri, selamat pulang.
Okey, yang seterusnya, perkataan yang ketiga. Okey, greetings yang ketiga yang anda boleh gunakan di rumah adalah ittekimasu. Ittekimasu. Ittekimasu pula untuk saya pergi dulu. Okey, ittekimasu. Greetings untuk cakap saya pergi dulu. Contohnya, Oka-chan, chotto Hina-chan no ie ni asobi ni itte kite ii? Ii yo. Ja, ittekimasu. 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 Mak dia jawab apa pula? Ittekimasu. Dia ada jawapan dia. So, orang dalam rumah tu, dia akan cakap, itterashai. 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 Selamat jalan. Okay? So, ittekimasu. Saya pergi dulu. Jawapan dia adalah itterashai. Okay. Itterashai. So, itu adalah yang keempat. Itterashai. Seterusnya, yang terakhir, yang kelima, greetings yang kelima yang anda boleh gunakan di rumah adalah oyasumi. Oyasumi. Oyasumi maksud dia, saya nak masuk tidur dulu. Selamat berehat. Okay, oyasumi. Oyasumi adalah greetings yang digunakan bila kita nak masuk tidur. Kita tak ada sangat budaya nak masuk tidur nak cakap apa-apa kan. Okay, saya nak tidur lah. Bye lah kan. Tak ada bye pun. Biasanya orang Jepun ni kalau dia nak masuk tidur, even dengan family dia, dengan kawan-kawan dia pun, dia akan cakap oyasumi. Oyasumi. Okay. Contohnya, Hina-chan, mada terebi miteru no? Mou 11 時だよ。明日学校だろ? Hai, oyasumi. So, bila orang nak tidur tu cakap oyasumi, orang yang jawab tu pun dia akan jawab perkataan yang sama juga. Oyasumi. Ya, oyasumi. Hai, ohayo gozaimasu. Okay? So, oyasumi adalah untuk pergi tidur lah. Kita nak masuk tidur, kita akan jawab cakap oyasumi. Dan orang tu pun akan jawab oyasumi juga. So, saya dah share 5 greetings yang sangat simple yang anda boleh gunakan di rumah ataupun dengan housemate anda kat rumah ke. Okay, boleh gunakan 5 greetings ini dalam sehari-harian anda. Sorry-dewa minasan, jangan lupa like dan share video ini ya. Kita akan jumpa lagi di next video. Sorry-dewa, oyasumi nasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasan. Konbanwa, bersama dengan Anwar Sensei dalam live cakap Jepun setiap hari Isnin jam 9 malam. Okey, so alhamdulillah seperti biasa kita bersama dengan Sensei setiap hari Isnin jam 9 malam. Okey, sudah dengar suara Sensei? Ada yang cakap tak dengar suara Sensei kejap Okey. Okey, so alhamdulillah. So setiap malam, tak dengar, alhamdulillah. Okey, so sebelum kita start live pada malam ini, boleh tak korang semua komen kat bahagian bawah, suara dengar ke tak, audio dengar ke tak. Ada orang cakap Sensei tak dengar, suara tak dengar, tak ada suara. So sekarang suara dah dengar ke belum? Kalau suara sekarang dengar, loading code. Okey, so sekarang dah dengar belum? Okey, biasa gimmick awal-awal. Okey, yang tengah bersama dengan Sensei pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Okey, dah dengar belum? Saya rasa sekarang Sensei dah dengar. Okey. Okey dah, alhamdulillah. Okey, yang tengah bersama Sensei pada malam ini, terima kasih banyak-banyak join live hari Isnin. Dan korang jangan lupa untuk klik like and share video anda supaya ramai lagi orang dapat manfaat. Dan Sensei nak juga bukan korang seorang je yang dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat live bersama Sensei pada malam ini. Okey dah cun, alhamdulillah. 46, cuba share lagi malam ni supaya lagi ramai dapat sampai 100 orang ke Sensei target live pada malam ini. Okey. So topik malam ni sangat menarik dan Sensei punya tajuk adalah Japanese Road. Kalau orang nampak ada JR kan, mungkin orang ingat
Japan Railway, apa kereta api dekat Jepun ni semua kan. Tapi hari ni kita minta tajuk lah Japanese Road. Sebab Sensei rasa topik ni sangat penting. Topik ni sangat orang cakap padu untuk share kepada anda. Okey, sebelum Sensei start, boleh tak Sensei nak anda komen dekat bahagian bawah. Orang komen ni, anda semua dari mana sekarang ni? Adakah yang daripada Shah Alam, adakah yang daripada Terengganu, adakah daripada KL ke, ada yang daripada Kedah ke, Sabah ke, Sarawak. Boleh tak komen-komen dekat bawah, bantu Sensei malam ni. Sensei nak tahu anda semua daripada mana. Lawa topi. Ini topi cakap Jepun khas untuk pelajar-pelajar cakap Jepun. Saja. Okey. Boleh tak korang semua bantu Sensei komen dekat bahagian bawah anda ini daripada mana. Dan jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Okey. Ada daripada Sabah, ada daripada Terengganu, ada daripada Sabah juga. Okey, so malam ni Sensei akan share tentang Japanese Road. Boleh tak korang share dulu korang asal dari mana? Sensei nak tengok live ni sebenarnya sampai ke negeri mana sebenarnya. Adakah yang sampai ke Japan ke, sampai ke Aussie ke, ada ke? Sampai ke New Zealand ke? Ada yang Perak, ada yang Melaka, Kelantan, Kombawa. Okey, ada daripada Pahang, Pulau Pinang pun ada juga. Oh, macam semua negeri je ada malam ni. Okey, Johor, Banting. So alhamdulillah dengan live ni bukan setakat orang yang berada dekat KL, Shah Alam je boleh tengok, tapi seluruh negeri dekat Malaysia, di Malaysia ni dapat tengok live bersama Sensei pada malam ini. Perak, Nihong. Oh, ada Nihong Kudin Ramli daripada Nihong. Okey, Johor. Oh, orang negeri mana paling banyak malam ni. Okey. So dah ramai yang join live bersama Sensei pada malam ini dan malam ni Sensei akan share satu topik yang sangat menarik, benda yang sangat best, dan di akhir live malam ni Sensei ada pengumuman. Ada beberapa pengumuman sangat-sangat penting dan Sensei harap korang stay sampai habis. Orang yang berjaya daripada awal sampai habis live dia akan stay bersama dengan Sensei. Kajang pun ada. Okey. So terima kasih banyak-banyak yang join live. Jangan lupa klik like and share video ini. Dan juga tag kawan-kawan anda yang baru nak belajar bahasa Jepun ke, ataupun yang pernah belajar bahasa Jepun, yang tengah belajar bahasa Jepun. Okey. So semua daripada Kelang, Kelantan, JB ni, adakah anda baru nak belajar bahasa Jepun? Adakah anda tengah belajar bahasa Jepun? Ataukah anda dah give up belajar bahasa Jepun? Ada dekat kat sini. Boleh tak komen dekat bahagian ruang komen supaya Sensei tahu sikit. Okey, ada daripada Nilai. Oh, sama tempat. Okey. So malam ini topik sangat-sangat menarik, iaitu Japanese Road. Dan Sensei nak tahu juga, tadi Sensei tanya kan, korang tengah belajar ke, baru nak belajar ke, ataupun dah ada level-level tinggi ke, ataupun dah Sensei saya dah pera bercakap bahasa Jepun. Ada ke? Okey, tengah belajar. Nur Syafiqah Abdullah. Sama tempat. Ada lagi? Boleh tak yang lain komen tengah belajar? Okey, ada lagi yang lain macam mana? Okey. So sebenarnya malam ini Sensei akan masuk topik yang sangat best, iaitu mengenai JLPT. Itu Japanese Road tu. On the way Sensei ada yang tengok on the way. On the way ni masih tengah lah. Okey. So JLPT. Dan sebelum Sensei masuk ke bahagian JLPT ni, 54, 56, 48 orang yang tengok live bersama Sensei pada malam ini. Boleh tak Sensei nak tahu anda semua ni kenapa belajar bahasa Jepun? Dah belajar bahasa Melayu, mungkin ada yang belajar bahasa Inggeris. Kita tahu bahasa Melayu, Inggeris memang English adalah sangat common dekat Malaysia. Dan sekarang pun Mandarin pun ada juga yang belajar bahasa Mandarin. Tapi kenapa anda yang tengah tengok live ni nak sangat belajar bahasa Jepun? Boleh tak Sensei tahu kenapa anda semua nak belajar bahasa Jepun? Dia cakap tengah belajar online kelas cakap Jepun, Shirokun. Oh, Shirokun tengah belajar online kelas. Rashikah tengah belajar. Okey, Shirokun tengah belajar online cakap belas. Siapa orang Melaka lagi? Oh, cari orang sama negeri pula. Okey, ada asas sikit-sikit je. Okey, Nora Sailinas. Oh, ada asas sikit-sikit. Ya, okey. Benkyo shite imasu. Oh, ada orang cakap bahasa Jepun lagi. Syahil. Oh, okey, very good. Tok kerja. Ada okey, Sensei tanya kenapa korang belajar bahasa Jepun? Ada Ramzi cakap tok kerja. Ni untuk kerja lah. Okey. Okey, tengah belajar ni. Lina cakap tengah belajar. Yang lain macam mana? Kenapa anda belajar bahasa Jepun? Soalan Sensei, kenapa anda belajar bahasa Jepun? Agenda kita topik pada malam ini, kenapa anda belajar bahasa Jepun? Sensei nak tulis ni kat sini, kenapa anda belajar bahasa Jepun? Kenapa anda belajar
Bahasa Jepun. Kenapa belajar Jepun? Kenapa belajar bahasa Jepun? Yes. Kenapa anda belajar bahasa Jepun? Sensei bukan orang Melaka, Sensei orang Terengganu. Ada orang Terengganu kat sini, kita balik kampung ke tak? Okey. Teringin nak travel dan duduk sana sebulan sorang-sorang. Okey, it is very good. Teringin nak duduk sana sebulan sorang-sorang. Okey. Nur Syafiqah, sebab minat kot. Lagi satu, saya nak berkomunikasi bahasa Jepun dengan bos Jepun saya. Okey. Nur Rahil, sebab minat anime. Ada yang minat anime. Saya rasa yang minat anime ni banyak sangat kot. Yang ni best. Penyu kita ni orang Terengganu lah. Okey. Untuk naikkan harga resume. Okey, resume ada harga Okey, untuk naikkan harga resume. Ada lagi ke kenapa nak belajar bahasa Jepun? Okey, kat sini baru nak belajar. Muhammad Hafiz Kamal baru nak belajar sensei sebab kerja juga. So mostly dalam ni ramai yang sebab kerja. Ramai yang Hussein sebab untuk mendapat kawan orang Jepun. Ada yang nak cakap dengan orang Jepun. Ada yang cakap, this is very good. Hadiran Sang cakap untuk self-improvement. Ini saya suka. Saya sangat suka this word. Self-improvement. Boleh tak hashtag sikit? Hashtag self-improvement kat bahagian bawah. Okey, yang ini Syahmi. Nak pass JLPT N2. Siapa ada yang kaitan dengan JLPT N2 ke, N3 ke, N4 ke, N5 ke, N1 ke, wajib stay sampai habis live pada malam ni sebab sensei nak share benda yang sangat-sangat best kepada anda. Okey. Nak berkawan dengan orang Jepun, nak jadi apa lagi? Nak sambung belajar dekat Jepun. Okey. Nak sambung belajar kat Jepun. Okey. Yang ini Siti Fatihah sebab belajar sewaktu sekolah menengah, jadi saya nak terus belajar dan belajar. Gelak dia. Okay, this is very good. Terima kasih. Nak pergi jalan Jepun. Su Jaafar nak pergi jalan Jepun, sensei. Very good. Okay. Entry dah cukup untuk belajar kat Jepun. Okay. Self-improvement. Bagus ini. Malam ni semua hashtag sikit. Self-improvement. Semua orang hashtag. Okay. So, kenapa sensei share benda ni? Sensei tanya anda, kenapa anda belajar? Sebab sensei nak semua orang ada matlamat. Sensei dalam video YouTube ke, dalam kelas ke, mana-mana live sensei buat, sensei selalu cakap kepada anda, kena ada sebab kenapa nak belajar bahasa Jepun. Kalau tak ada sebab, korang semua akan hilang arah. Akan hilang matlamat. Seperti bawa kereta tanpa waste. Tak ada lalu tuju. So korang kena ada matlamat masing-masing. Okay. Ada yang crush dengan orang Jepun pula kat sini. Jadi sensei tak boleh bantulah. Kena usaha sendiri. Okay. So, kenapa sensei tanya kenapa anda nak belajar bahasa Jepun? Itu wajib ada pada semua orang sebab korang kena ada matlamat nak belajar bahasa Jepun. Kalau tak, jalan sikit, susah sikit, dah patah tengah jalan. Okay, very good. Self-improvement. Okay, semua orang hashtag self-improvement malam ni. Banyak-banyak. Okay, sambil tag tu, sambil beli hashtag juga. Jangan lupa untuk like and share video ini. Dan janganlah tutup live ni. Korang stay sampai habis sebab malam ni saya ada pengumuman yang sangat penting di akhir live pada malam ni. Okay. So, macam mana pula? Dah saya tanya matlamat kenapa korang belajar bahasa Jepun. Macam mana pula anda semua, korang semua belajar bahasa Jepun? Apa cara-cara, apa langkah-langkah, apa orang cakap tangga yang anda buat untuk belajar bahasa Jepun ni? Macam mana cara anda belajar bahasa Jepun? Senang dia macam tu lah. Macam mana, kenapa anda belajar, cara bagaimanakah anda belajar bahasa Jepun? Dah macam soalan bahasa Melayu. Okey. Sebab sensei kenapa sensei minta korang semua komen-komen dekat bahagian bawah juga, mungkin cara itu akan dapat membantu kawan-kawan lain nak belajar bahasa Jepun, yang tengah belajar bahasa Jepun, yang dah hujung tanduk nak give up bahasa Jepun ni. Okey. Boleh tak komen dekat bawah? Okey. Macam mana cara anda belajar bahasa Jepun? Okey. Ada seorang ni sudah cakap CJOA, belajar balik kerja dalam train. Ada yang join kelas Cakap Jepun Online Academy. Very good, CJOA. Okay, ada yang dekat sini Nira cakap dia dengar lagu dan selalu tengok drama dan anime. Okay, Nira boleh tak senaraikan lagu apa yang best sekarang sikit, dan juga apa anime yang best sekarang? Ada satu website
Kiss Anime dah kena tutup kan. So korang tengok anime kat mana pula sekarang? Okay. So apa cara-cara, apa langkah-langkah yang anda semua belajar guna untuk belajar bahasa Jepun? So benda ni pun saya selalu share juga, tapi hari ni saya nak tengok apa langkah atau perkara yang korang dah buat, anda semua dah buat untuk belajar bahasa Jepun ni, untuk menghadapi kesusahan, kepayahan, keperitan belajar bahasa Jepun ni. Boleh tak? Okay. So ada yang kat sini, Hussein, saya sekarang tengah belajar kanji. Very good. Okay. Anime, anime ada website baru untuk belajar, untuk tengok anime. Okay. Kenapa, saya tanya kenapa anda belajar bahasa Jepun matlamat? Sekarang saya tanya apa langkah cara korang belajar bahasa Jepun. Okay. Ada yang cakap YouTube dan nota online. Nur Rahil cakap pakai YouTube dan juga nota online. This is very good. Very good. Orang cakap YouTube free je kan. So tengok semua YouTube, anime pun free juga. So boleh tengok anime, dengar lagu dan sebagainya kan. Okay. So banyak cara, banyak langkah yang anda guna untuk belajar bahasa Jepun, dan saya selalu ulang kalau korang tengok dekat video YouTube dekat Cakap Jepun, saya cakap cara untuk belajar bahasa Jepun dengan tahu matlamat, lepas tu capai matlamat anda. Buat orang cakap orang panggil jadual. Buat jadual. Contoh kalau nak belajar, nak hafal hiragana, macam mana nak hafal hiragana, ada jadual dia. Lepas tu nak hafal kanji, macam mana nak hafal kanji dia. Okay. Masuk kelas online CGOA walaupun face low, sampai setahun tak beli lagi, I refuse to give up. Doakan saya. Nur Fahanim, saya doakan tak give up, terus belajar bahasa Jepun. Tengok live Sister hari Senin. Okay. Okay. Oh, ramai join kelas online sebenarnya. Okay, very good. Kalau saya cuba tingkatkan pendengaran terhadap bahasa Jepun dari dalam YouTube, Instagram dan even in Telegram. This is very good. Very good. Terima kasih banyak-banyak kepada kepada anda semua yang komen kepada malam ini. Okay. So, kenapa belajar bahasa Jepun? Cara anda belajar bahasa Jepun. Apakah kelebihan jika anda belajar bahasa Jepun? Saya tak masuk lagi topik JLPT malam ni. Okey, apakah kelebihan jika anda pandai cakap Jepun? Jika anda pandai cakap Jepun, apa yang best ni kalau pandai cakap Jepun ni? Saya boleh share apa kelebihan saya bila pandai cakap Jepun, tapi saya nak tahu daripada anda apa kelebihan anda jika anda pandai cakap Jepun. Okey. Hadira tadi cakap belajar hiragana dan katakana, lepas tu edit kit storyboard, buat buku untuk praktis membaca. Lagu Jepun untuk train listening dan pronunciation. YouTube banyak orang Jepun ajar yang basic-basic, tengok yang tu je sensei so far. Very good Hadira sang. Okay. Okay, Nira, ni lagu Jepun ni. Okay, The Rampage from the Exile. Exile ni lagu tema Cakap Jepun tau. Cakap Jepun ada kan di Michi Global Sembihat. So sebenarnya lagu Michi tu daripada Exile. So kalau siapa pernah dengar lagu tu lah. Okay, dapat communication. Wan Arif cakap kelebihan dia dapat communicate dengan bos Jepun saya. It's very good, very good. Kelebihan dapat cakap dengan orang Jepun. Okay. Cara untuk belajar bahasa Jepun, saya cari dekat Cari Jepun. Banyak tips kat situ Lina cakap. Okay. Okay, ada lagi. Macam mana sekarang ni Hussein, sekarang saya tengah hari-hari saya belajar kanji 30 minit je mampu. Oh, very good. 30 minit is okay. 30 minit sehari. Dah kalau dah 5 hari dah berapa minit, kan? Betul tak? Very good, very good. Dah 150 minit. Dah kat berapa jam dah tu kan? Okay, nak belajar bahasa Jepun sebab nak tulis diary, tak nak family tahu. Oh, bahasa Arab mereka tahu. Oh, very good Ustaz. Oh, belajar bahasa Jepun sebab nak tulis diary supaya orang tak tahu, orang tak boleh baca diary kita. So siapa yang pandai bahasa Jepun je boleh baca diary anda. Oh, this is very good. This is the first time dengar. Okay, Farhanin nak tengok anime tanpa subtitle dengan lagu lebih dengan lagu lebih feel bila tahu makna, pergi sana insya-Allah boleh survive. Very good. Okay, ada yang cakap sini senang berinteraksi dengan orang Jepun, dapat mendalami Jepun dan menambah pengetahuan yang lebih mengenai Jepun. Very good, very good. Boy, boleh mengumpat dalam bahasa Jepun, saya pernah buat. Siti Fatihah cakap boleh mengumpat dalam bahasa Jepun. Okay, so korang ada matlamat anda, ada tahu apa kelebihan. Semua dah tahu apa kelebihan boleh cakap bahasa Jepun, dan juga semua dah tahu cara-cara untuk belajar bahasa Jepun. Okay, dapat tawaran kerja Jepun. Okay, malam ni saya nak share kepada semua yang tengok live pada malam ni
tentang JLPT. Boleh tak malam ni semua hashtag JLPT, hashtag JLPT. Dan apakah itu JLPT? Mungkin ada yang first time dengar, mungkin ada yang sensei, saya dah tahu JLPT tu, saya dah ambil dah post JLPT tu. Okey. Boleh tak korang komen apakah korang komen kat bawah hashtag JLPT, boleh tak? Dan adakah anda tahu tak JLPT tu apa? Oh, nak cari kawan. Oh bagus, nak cari kawan. Kayla nak cari kawan. Okey, ada lagi. Hashtag JLPT. Malam ni semua orang hashtag JLPT. Saya nak terangkan JLPT. Sebelum tu hashtag JLPT dan kalau siapa tahu terangkan apa itu JLPT malam ini. Okey. So, ramai orang tanya Sensei tentang JLPT lah. So sebab itulah Sensei nak terangkan sedikit mengenai JLPT. So, apakah JLPT? JLPT stand for Japanese Language Proficiency Test. Apa dia? Japanese Language Proficiency Test. Oh, tersasul nak sebut kan. Okey, so saya tulis kat bahagian komen ni. Ini maksud JLPT. Biar semua orang tahu sikit apa itu JLPT. Supaya tak ada masalah lah. Okey, saya dah komen ni tak keluar pula komen. Okey. Oh, dah ada yang komen. So bagus juga. Okey. So JLPT is Japanese Language Proficiency Test. So dia adalah exam lah sebenarnya, exam. So apa itu JLPT sebenarnya? Kita tahu maksudnya. Okay, JLPT ni sebenarnya ujian untuk kemampuan bahasa Jepun yang dia khas untuk siapa yang bahasa ibunda dia bukan bahasa Jepun. Maksudnya untuk orang foreign, untuk orang selain orang Jepun. So dia adalah test JLPT namanya JLPT. So sebenarnya JLPT ni dah lama, pada 1984 saya tak silap, 1984 ni JLPT dah ada. Masa tu JLPT ni dah dekat 62 negara yang buat, dan basically JLPT ni setahun ada 2 kali. Boleh tak? Itu info-info yang saya bagi. Setahun 2 kali kita boleh ambil exam ni. Dekat Malaysia pun boleh ambil, dekat Singapura pun boleh ambil, dekat Indonesia pun boleh, dekat Jepun pun boleh ambil. Tapi anda kena ingat setahun hanya ada 2 kali. Itu pada Julai dan juga Disember. Tapi tahun ni Julai cancel sebab COVID-19. Tapi Disember ada. So korang kena ingat JLPT untuk test korang punya level bahasa Jepun. Untuk test level bahasa Jepun anda macam mana. So anda akan dapat sijil. Dan dia ada 5 level. Ada berapa? Ada 5 level. Ada 5 level. Okey. Saya nak isteri dan anak-anak berbahasa Jepun. Amir Rizwan. Okey. So JLPT ni ada 5 level. So exam ni sebenarnya daripada Jepun. Daripada Jepun. Yelah, daripada Jepun. Exam ini adalah daripada Jepun. Sebenarnya exam ni dikelolakan oleh Japanese Foundation dan Japan Educational Exchange and Service. So dia handle satu negara lah, satu dunia lah boleh ambil untuk JLPT ni. Okay? So yang tengah tengok live malam ni jangan lupa untuk klik like and share dan stay sampai habis live ni sebab saya ada pengumuman yang sangat-sangat menarik kepada anda yang nak belajar bahasa Jepun, yang tengah belajar bahasa Jepun ni. Okay? So itu JLPT. So JLPT ada 5 level. Ada berapa? Ada 5. Dia ada, kalau dulu dia ada 4 level, sekarang dia ada 5. So dia ada N5, N4, N3, N2, N1. Ada berapa? Ada 5 level. So yang paling bawah sekali adalah N5. N5 ni paling bawah. Bukan N1, N1 paling bawah. N5 paling bawah. Lepas tu N4, N3, N2, N1. Okay, so yang paling tinggi ada N1 lah. So siapa ada N1 tu paling power lah orang cakap. So apa kelebihannya ada JLPT? Sebab tadi saya cakap kelebihan bahasa Jepun. Okay, JLPT ni masa dulu-dulu siapa yang nak belajar kat Jepun ke, siapa yang nak masuk universiti Jepun kena ada JLPT. Tapi sekarang kalau anda nak masuk universiti kat Jepun, dia ada satu exam. Kalau siapa nak masuk daripada degree lah, bukan daripada master dengan PhD. Daripada degree, dia kena ambil satu exam namanya EJU. EJU ni apa pula? EJU ni, kejap saya lupa dia punya nama panjang dia. Apa nama panjang dia kan? Examination Japanese Entry. Dia university, EJU. Exam Japanese
Sisi dah lupa lah EJU dah apa pula. Nanti Sisi cari sekejap Sisi mungkin akan terfikir balik EJU tu apa. Okay. So yang paling penting sebenarnya kenapa anda JLPT, orang cakap JLPT kalau nak masuk Universiti Jepun, kalau nak kerja dekat Jepun, dan benda tu sangat-sangat penting untuk anda ambil exam JLPT. Okay, JLPT ni kalau paling senang saya nak cakap, dia macam MUET. Dia macam MUET, macam TOEFL. Tapi dia bukan MUET, dia bukan TOEFL. Kenapa saya cakap bukan tak sama? Sebab JLPT fokus more kepada listening anda pendengaran, kepada writing dan juga pada reading. Tapi tak ada speaking, tak ada cakap. Tak ada cakap. Dia fokus untuk orang exam lah, more kepada exam. Tapi kalau macam MUET, kita ada speaking juga kan, kena ada buat essay dan sebagainya. Tapi untuk JLPT ni, soalan dia hanya A, B, C, D. A pilihan jawapan, ada A pilihan jawapan. Kalau tak tahu pun korang boleh tembak lah. Dia tak ada kena buat karangan ke, tak ada kena cakap dengan je pun tak ada. Yes, EJU Entrance Japanese University, saya lupa. Terima kasih banyak-banyak. Okay. So, JLPT ni memang apa aku cakap? Okay, JLPT ni ada 5 level. Lepas tu digunakan untuk test dan dapat sijil lah, dapat sertifikat. Dan sertifikat ni biasanya company-company Jepun ataupun syarikat-syarikat Jepun ataupun universiti pun kadang-kadang tengok juga, bergantung kepada korang nak apply bagaimana. Tapi sekarang dia ada EJU macam saya cakap tadi. Kalau siapa nak ambil master PhD, mungkin ada lab tu ke ataupun universiti yang memerlukan JLPT. Dan company juga, syarikat-syarikat Jepun ada juga yang tengok kalau nak kerja bahagian ni kena ada JLPT. Sebab dia ada sertifikat yang diiktiraf di seluruh dunia. Di seluruh dunia, dan benda ni memang daripada Japan Foundation. Okay. So, mengenai JLPT. Siapa dekat sini pernah ambil JLPT? Boleh tak saya komen kat bahagian bawah, siapa yang pernah ambil JLPT ataupun saya baru teringin nak ambil JLPT. Baru je macam nak daftar lah kot ambil exam JLPT. Memang target saya untuk ambil JLPT dan sebagainya. Boleh tak komen dekat bahagian bawah tu? Bahagian bawah, bahagian komen-komen ni, saya nak ambil JLPT saya dah ada JLPT ke? Saya nak tahu sekarang. Ada tak yang dah ada JLPT N5 ke, N4 ke? Mungkin N1 ke, saya tak tahu. Malam ni kot ada yang N1 ke kan? Okay, boleh tak komen dekat bahagian bawah tu, apakah level JLPT anda ataupun saya baru je nak ambil JLPT. Tak tahu, ataupun saya first time tengok live sensei ni sebenarnya, tak tahu sangat pun. Okay, so anda boleh komen dekat bahagian komen tu supaya sensei tahu. Sensei boleh baca komen. Malam ni kita tak ada live sensei cakap seorang-seorang je. Ramai orang cakap live ni sensei selalu cakap seorang-seorang. So malam ni sensei suruh anda komen. Saya dah ada Amirul Faris, JLPT level berapa? Boleh tak sensei tahu JLPT level berapa? Okay, boleh tak semua tulis sikit kalau ada JLPT level berapa? Okay, tak pernah ambil tapi teringin nak ambil JLPT. Saya dah ada, baru plan nak ambil tahun depan. Okay, saya nak try dapat JLPT N5. Okay, saya pin komen. Best sikit, Noliana, saya nak try ambil JLPT tahun depan. Siapa tulis ni, saya doakan semua lepas JLPT nanti. Jangan tulis komen ni. Okay, tak pernah ambil sensei ni, bahagian nak ambil JLPT lah. Okay, JLPT N2. Wow, Amirul Faris ada JLPT N2. Very good. Okay, mana lagi? Siapa lagi yang ada? Teringin nak ambil cuma belum bersedia untuk JLPT. Ada yang belum bersedia dan sebagainya lah. So, sensei, saya teringin nak ambil JLPT tapi tak tahu nak buat apa. Ada yang tak tahu nak buat. Okay. So malam ni saya terangkan sikit siapa yang nak ambil JLPT dan sebagainya. Kalau anda nak ambil JLPT, make sure, Max Bang, saya kat live tadi. Siapa live mana ni? Okay, terima kasih dia tengok live. Saya nak juga ambil JLPT N5 satu hari tapi kat Sabah macam tak ada JLPT. Okay. Sebenarnya JLPT ni, saya cakap ada 2 tahun sekali, Julai dan Disember. Dan Disember tahun ni, Sensei dengar, Sensei dah post kan minggu lepas. JLPT dia di limited seat disebabkan oleh COVID-19 ni, limited seat, ada SOP dan sebagainya. So anda, biasanya dia akan, anda boleh daftar, tak silap Sensei dia buka masa untuk daftar tu seminggu 2 minggu je. Tak sekejap je lah untuk buka pendaftaran tu. Okay. So baru nak ambil JLPT tahun ini, Syahmi. Okay, very good, very good. Okay. So
Bagus. Sensei doakan siapa yang nak ambil JLPT, siapa yang tengah belajar untuk ambil JLPT, Sensei doakan semua lepas. Okay. Okay, so yang tengah tengok live bersama Sensei ni, yang baru je nak belajar ataupun ada orang cakap baru nak belajar ataupun tak tahu bahasa Jepun, yang cakap ni bestnya korang, saya baru 14 tahun tak mampu nak buat apa. Tak apa, start dari sekarang lah. Umur 14 tahun lah. Sensei 14 tahun tak belajar bahasa Jepun lagi tau. Sensei umur 18 tahun baru belajar bahasa Jepun. 2016 Sensei baru belajar, 2006 Sensei baru belajar bahasa Jepun. Okay, so siapa yang baru nak start belajar bahasa Jepun kan boleh juga. Sensei dekat sini Sensei hadir, kau nampak kat atas ni, nampak kan? Super early bird untuk buku Hirakata. So anda juga boleh dapatkan buku tulisan Jepun. Sebenarnya buku tulisan Jepun ni saya dekat depan ni, saya tunjuk kepada anda. Ni buku dia. Buku tulisan Jepun Hiragana dan juga katakana. Dalam buku ni memang berwarna-warni. Siapa yang dah pre-order Sensei, esok Sensei post. Dalam ni ada berwarna-warni. Boleh dapatkan buku dekat link yang Sensei letak bahagian komen tu sebenarnya. Link bahagian komen ni korang boleh dapatkan. Sensei dah pin komen tu. Dalam buku ni ada contoh latihan dan sebagainya. Dan yang paling best juga dalam buku ni juga sebenarnya dia tulis cara-cara untuk menggunakan buku ini. Ada table dan berwarna-warni. Kalau nak dapatkan buku ni juga boleh dapatkan. Dan pada masa yang sama juga Sensei ada juga buat flashcard. So ini flashcard untuk buku Hirakata tu. Kalau korang nampak kat sini berwarna-warni, ada flashcard ni, boleh flashcard ni. Dan belakang ni ada cara tulis dia. Macam mana nak tulis maksud perkataan dan sebagainya. So korang boleh dapatkan flashcard ni juga. Sensei bagi halal card juga. Dan ada juga lagi card untuk anda join grup Telegram Cakap Jepun secara percuma saja. Okay, itu Sensei promote kejap lah. Okay. Okay, so mengenai JLPT, sambung balik. Dan saya tanya, apakah kelebihan jika anda JLPT? Saya dah cakap tadi, mengenai kelebihan anda jika anda ada JLPT. Antara perkara yang orang tahu kalau kita pandai ada JLPT ni adalah dekat company akan ada allowance bahasa. Dan benda ni, JLPT ni adalah bertulis. Tapi sebab tu saya tanya, apakah matlamat anda untuk belajar bahasa Jepun? Kalau matlamat anda untuk bercakap bahasa Jepun, JLPT ni bagi Sensei bukan benda yang wajib diambil. Sebab JLPT ni tak ada pun speaking, tak ada pun kena buat essay. Dia just pilihan jawapan untuk listening, untuk reading dan juga listening dan juga writing, kanji lah kau boleh baca. Okay. Dan yang jika anda fokus untuk bercakap, pergilah ambil kelas untuk bercakap bahasa Jepun. Tapi kalau anda fokus untuk dapat sijil, untuk kerja kat company Jepun, untuk dapat allowance bahasa Jepun, untuk belajar kat Jepun ke dan sebagainya, JLPT ni wajib. JLPT wajib ambil. Okay. Ada yang baru join lah. Sensei dah 40 minit lah malam ni. Okay. Sanggup skip anime demi live Sensei. Terima kasih banyak-banyak di Alison Syahmi. Syahmi kot nama dia Sensei rasa. Okay. So, yang tengah tengok live bersama Sensei, mungkin ada yang cakap ni, Sensei saya nak ambil JLPT tapi saya tak tahu macam mana ambil JLPT. Saya tak tahu apa nak buat. Ada yang cakap, Sensei saya tak tahu apa nak buat bila nak ambil JLPT ni. Sensei saya confused lah. Saya ni dah belajar lama dah bahasa Jepun. Saya ni sepatutnya ambil level JLPT berapa? Boleh ke saya skip daripada M5? Skip M5 nak ambil N4 terus? Ada juga orang buat macam tu. Ramai je pelajar cakap Jepun yang buat macam tu. Tapi tak adalah Sensei tahu terus skip ambil N3. Dia mesti skip M5 nak ambil N4. Okay, ramai yang macam tak tahu apa saya nak buat, macam mana nak belajar bahasa Jepun ni. Okay, jika anda tak tahu anda nak ambil exam JLPT apa, level berapa ke, ataupun Sensei saya tak tahu JLPT tu apa. Ada yang tanya. Yang masuk JLPT tu apa ni baru join lah sebenarnya. Okay. Sebenarnya Sensei ada buat satu event Sensei ada buat satu seminar untuk JLPT ni sebenarnya. Kita panggil kejap Sensei tunjuk kepada anda. Okay. So apa yang Sensei buat, ada satu Road to JLPT. Sensei buat seminar satu, nama dia Road to JLPT. Jika sesiapa yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi JLPT, nak tahu level JLPT anda level mana dan sebagainya, Sensei
suggestkan anda join Road to JLPT ini. Macam mana daftar? Dia 100% online dan percuma sahaja kepada anda yang nak tahu mengenai JLPT, nak tahu level JLPT anda, macam mana nak belajar JLPT, apakah apa kelebihan jika pandai JLPT dan sebagainya, anda boleh join Road to JLPT ni. Anda boleh join Road to JLPT ni. Saya ada letak link kat bahagian ni. Ni link. Anda boleh tekan link ni dan terus daftar. Sebenarnya untuk seminar Road to JLPT ni Sensei hanya buat untuk 50 orang yang pertama. So inilah pengumuman yang saya nak bagi tahu sebenarnya kepada anda malam ni. Dan saya dah bagi tahu kepada pelajar cakap Jepun, siapa yang nak tahu mengenai JLPT ni, joinlah JLPT Road to JLPT ataupun RTJ ni. Joinlah RTJ ni supaya anda tahu apa kelebihan untuk belajar bahasa Jepun, apa yang penting sebenarnya. So better join RTJ ni, Road to JLPT. Okay, so please join Road to JLPT punya seminar ni. Saya akan buat pada hari Sabtu ini sebenarnya, 29 Ogos pada pukul 9 pagi, dan benda ni free sahaja. Kalau anda nak join, please klik link butang yang saya pin dekat bahagian komen ni. Join, daftar, tulis nama, email anda dan sebagainya. Anda akan dapat satu email. Apabila dapat satu email itu, cuba check adakah email tu dalam spam ke dalam promotion punya box. Sebab saya akan bagi tahu anda, kalau ada dalam spam ataupun promotion box, anda pindahkan benda tu masuk dalam inbox. Sebab nanti saya akan hantar email yang kedua. Takut tak perasan email yang kedua tu. Okay? Boleh tak register sekarang sebelum sampai 50 orang. Lepas ni mungkin saya akan kenakan bayaran kepada yang daftar yang ke-51 dan ke atas. Okay? So tekan link yang saya bagi tu. Ada cakap itu Road to JLPT. Yosh, Lina Sang. Yes. Okay. Ataupun siapa yang tak tahu mengenai JLPT pun tak apa. Just tekan link tu, saya akan terang dengan lebih lanjut lagi JLPT. Dalam seminar ni saya akan terangkan bagaimana cara untuk belajar untuk JLPT. Dan 4 tips untuk belajar bahasa Jepun. So ini sangat-sangat penting kepada anda. So make sure tekan link yang saya bagi kepada anda untuk mendaftar, untuk book tempat anda. Okay. So malam ni kalau ada apa-apa soalan, korang boleh je tekan komen dekat barang komen. Saya akan cuba jawab persoalan anda jika ada apa-apa soalan yang saya nak jawab. Okay. So saya bagi free je. Rugi sangatlah siapa tak join Dr. JLPT ni. Basically launching yang betul-betulnya hari Rabu ni. Launching yang betul-betulnya lah. Launching yang officialnya hari Rabu ni. Tapi saya bagi semalam kepada pelajar online cakap Jepun, dan malam ni saya bagi free untuk kepada penonton live yang setia setiap hari Isnin tengok live bersama Sensei, bersama dengan Fadilah Sensei, bersama dengan Hari Sensei. So wajiblah korang join Road to JLPT ni. Okay, noted. Dan malam ni juga, jika anda ada kawan-kawan anda, adik-adik ke, keluarga anda, kekenalan yang nak tahu mengenai JLPT, yang memerlukan JLPT, lahkan sekerja pun, anda boleh share link ini kepada kawan anda. Share link ini kepada kawan anda. Sensei benarkan, sharekan. Tapi habis 50 Sensei tutup. So kalau nak share malam ni jugalah. Copy link ni, hantar dekat grup WhatsApp ke, hantar kat WhatsApp kawan anda, dalam grup Telegram ke, grup kelas ke, sampai grup kelas yang ada JLPT ke, kan. So anda boleh copy link ni. Okay, ada soalan daripada Bashir. Bashir tanya, Sensei, kalau sekadar nak fasih bercakap Jepun, adakah memadai dengan A1? Okay, ini soalan A1 ni dia sebab dia join CJOA, Cakap Jepun Online Academy. Okay, untuk A1, untuk A1 sebenarnya A1 ni fokus more kepada untuk conversation. Dan kalau Basir tahu tajuk-tajuk dalam A1 Cakap Jepun Online Academy ni memang fokus dia untuk daily conversation. Dia akan start dengan diri sendiri, lepas tu dia akan start dengan dia akan pergi kepada makanan,
kehidupan seharian, macam nak ajak kawan pergi shopping, membeli belah dekat restoran dan sebagainya, cuti buat apa dan sebagainya. So kalau anda fokus untuk bercakap, macam saya cakap awal tadi, kalau fokus untuk bercakap tentang diri kita dengan kawan kita, nak borak dengan bos, borak biasa je, is okay, boleh ambil A1. Tapi kalau anda fokus untuk ambil cert untuk dapat sijil, untuk masuk universiti, untuk pekerjaan sebagainya, Sensei suggestkan ambil JLPT. Ada orang tanya A1 tu apa pula? Okey, dan daftar. Ada atau saya mas nasang. Okey, A1 tu adalah satu level belajar bahasa Jepun. Okey, sekejap Sensei tunjuk poster ni. Mungkin ada yang tak faham sekejap Sensei tunjuk poster ni senang. Okey, sebenarnya dekat Cakap Jepun, dekat Cakap Jepun, kalau anda nampak poster ni atas sekali, Sensei akan tunjuk poster ni saja kot. Sekejap contoh mati kuda side. Okey. Okey, JLPT, kalau nampak Japanese Road tajuk live hari ni, nampak tak A1? A1. Sebenarnya level untuk anda belajar bahasa Jepun awal-awal di Cakap Jepun, kita fokus untuk bercakap. So A1. Lepas tu dia akan ada N5. N5. Lepas tu N4, N3, N2, N1. Okey. So ada banyak level. So siapa yang fokus untuk cakap, memang Sensei suggest anda join A1 dulu. Tapi kalau siapa nak fokus lebih tinggi, dia punya matlamat dia lagi setahun nak ambil JLPT, lagi 2 tahun nak ambil JLPT, lagi target dia nak ambil N1 ke N2, fokusnya untuk ambil cert, Sensei suggestkan anda untuk join apa yang saya cakap tadi. Sensei suruh join apa? Sensei suruh join seminar Road to JLPT. Okay, Road to JLPT. Dan benda ni Sensei bagi free saja kepada siapa yang nak join Road to JLPT ni. Okay, Sensei should share poster yang ini. Okay, this is very good. Road to JLPT nampak. So ini 100% percuma, 100% percuma online. Okay, ada orang cakap kat sini, Sensei kalau kawan saya bukan student Cakap Jepun, boleh tak saya ajak dia join RTJ sekali? Boleh. Malam ni Sensei open kepada public, cuma macam saya cakap tadi, hanya 50 orang yang terawal sahaja. So kalau kawan tu bukan pelajar Cakap Jepun ke, ataupun adik ke yang tak pernah tengok live Sensei pun, it's okay. Korang bagi je link ni yang Sensei dah pin ni untuk mendaftar join Road to JLPT. Okay? Sebelum 51 orang, Sensei mungkin kenakan bayaran ke, ataupun Sensei tutup pendaftaran tu. Okay? So make sure anda join daftar untuk Road to JLPT, RTJ. Dah macam Road to Japan, Road to JLPT. Okay, so lagi 10 minit Sensei live malam ini. Kalau ada apa-apa soalan mengenai bahasa Jepun, anda boleh komen kat ruang komen. Sensei akan cuba jawab soalan anda. Boleh? Kalau ada apa-apa soalan, anda komen dekat ruang komen. Sensei akan cuba jawab soalan anda. Okay. Okay, saya dah register Sensei. Dari si adik saya tolong dengarkan sebab ada hal hari tu. Okay, very good Hafiz. Adik tolong dengarkan register. Seminar tu pakai Zoom atau Facebook? Ini hanya yang mendaftar je akan tahu pakai Zoom ke pakai Facebook. Dia daftar. Kalau nak masuk uni kat Jepun, sekurang-kurangnya tahap JLPT mana? Okay, Danish. Untuk masuk universiti, tengok universiti anda tu nak masuk daripada degree ataupun nak masuk dari master ataupun anda nak masuk daripada PhD. Kalau nak masuk degree, sekarang dia ada satu exam nama dia EJU. EJU ni biasanya JLPT dia N2 sebenarnya saya rasa. Tapi dia macam saya cakap, ambil EJU tu sebenarnya. Ambil EJU, dia exam EJU. So anda perlu ambil EJU saja untuk masuk universiti. So kalau ikut tahap level mana, EJU tu memang soalan ni dalam bahasa Jepun semua. Kalau siapa ambil tu masuk engineering, science, maths, apa lagi, science, maths, contoh kimia, fizik semua tu dalam bahasa Jepun. So saya rasa kalau anda dah belajar sampai N2, insyaAllah boleh jawab soalan ni lah. Dan dia punya perkataan dia more kepada semong yoga ataupun cakap term engineering ke term matematik lah. Okay. Ada lagi tanya soalan, kan selalunya kalau satu ayat ada campur hiragana, katakana dan kanji. Macam mana nak tahu guna yang mana satu? Ke ikut suka je? Oh, this is a very good question. Okay, sebenarnya dalam bahasa Jepun ada 3 tulisan. Saya buka soalan 10 minit buka. Okay, ada 3 tulisan. Okay, 3 tulisan. Dia ada hiragana, katakana dan kanji. Basically anda kena tahu apakah perbezaan setiap tulisan ni. Setiap tulisan ni apa perbezaan dia. Okay, tulisan dia sebenarnya hiragana untuk perkataan Jepun. Katakana untuk perkataan yang dijepunkan. Contohnya nama anda.
Contohnya bahasa Inggeris dijepunkan, France dijepunkan, bahasa Melayu dijepunkan, bahasa apa-apa Itali yang dijepunkan. So kita akan tulis katakana. Dan kanji ni adalah simbol Chinese character, dia kadang-kadang kebanyakannya hiragana ni akan tulis kanji. So bukan main ikut suka nak guna. Okey. Ada lagi soalan? Okey, sensei bagaimana nak refresh semangat belajar Nihongo? This is a very good question, Basil. Bagaimana nak refresh semangat belajar bahasa Jepun? Yang penting, yang pertama bagi sensei, cari circle yang ada belajar bahasa Jepun. Kalau anda tak ada kawan yang pandai belajar bahasa Jepun, anda tak akan semangat sebenarnya. Sebab macam sensei dulu ada kawan yang pandai bahasa Inggeris. So sensei macam mana? Sensei rasa macam tak best dia pandai. Aku pun nak pandai macam dia. So bila sensei tahu dia pandai, sensei berkawan dengan dia. Buat kawan dengan dia, belajar dengan dia. So itu dia akan semangat kita ada kawan yang tolong. Kalau kita duduk yang orang tak minat bahasa Jepun, tak pandai bahasa Jepun, so kita pun rasa alah susah lah. Kalau kita duduk orang pandai, kita akan jadi pandai lah sebab dia akan ajar kita. So make sure anda cari circle. Sebab tu kalau join CJWA, join Telegram, join live ni pun anda dah tengok kat sini ramai yang minat bahasa Jepun. Ramai mesti yang tengok live ni yang mesti minat bahasa Jepun lah, mesti minat Jepun lah. Kau dia takkan tengok live ni. So carilah kawan-kawan dekat sini ke macam tu. Okey, boleh Basir. Okey, Azmi dan register. Very good. Okey, yang lain macam mana? Ada lagi yang register. Okey. PhD English atau Nihongo kena ambil eju juga. Okey, PhD ni mostly master dan PhD dalam bahasa Inggeris. Tapi tengok juga ada universiti course dia tu dalam master dia dalam bahasa Jepun. Okey, kena ambil eju ke tak? Tengok atas universiti juga, mostly tak ada. Tapi dia ada exam untuk ambil master dan ada exam untuk PhD tu. Sebagai contoh macam sensei dulu masa sensei degree dekat Nagoya University, sensei nak ambil sambung master. Dia ada satu exam master dan exam tu ada yang bahasa Jepun dan ada juga dalam bahasa dalam bahasa English, English dan Jepun. So mostly foreigner dia akan ambil exam English untuk ambil master. Sebab kenapa? Yes, sebab dia nak test anda punya level macam mana dalam kalau bagian engineering lah. So bagian course lain saya tak berapa sure, anda kena tengok course apa yang anda ambil. Mostly university ada test. Tapi ada juga university macam master PhD dia ikut sensei yang jaga lab tu ataupun orang panggil Kenkyu lab yang korang nak masuk tu, korang nak buat research pasal apa tu, tengok sensei tu. Ada sensei tu tak perlukan test juga, ada universiti yang tak perlukan test. So make sure anda tengok ke dia punya syarat-syarat universiti tersebut. Okay. So macam sensei macam bagian Q2, universiti Q2 bawah tu ada yang tak perlu ambil exam pun sebenarnya. Okay. Saya berminat nak belajar bahasa Jepun, macam mana saya nak masuk kelas bahasa Jepun? Muhammad Alif. Okey, Muhammad Alif yang baru join ni, kalau Muhammad Alif baru join, baru nak belajar tentang bahasa Jepun, nak tahu bahasa Jepun, boleh join seminar Road to JLPT. Join seminar ni, dalam ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi sebenarnya tentang JLPT. Just join Road to JLPT ni sebab saya akan terangkan sedikit mengenai bahasa Jepun, JLPT dan sebagainya lah. Okey. Ada lagi soalan yang tanya, sensei tak baca lagi. Okey. Hiragana dan katakana boleh hafal sensei. Masuk kanji terus lemau. Kena tengok balik live video hari sensei. Kasih motivasi sikit, mindset. Yes, okey. This is very good. Menjawab juga soalan kepada Basir tadi sebenarnya. Dekat Cakap Jepun, founder Cakap Jepun nama dia Hari Sensei. Dan Sensei ada co-founder dengan Cakap Jepun lah. Hari Sensei ni orang yang sangat motivate. So kalau anda tengok live Hari Sensei, mostly dia akan pasal self-improvement, dia akan pasal motivasi diri, gaya hidup Jepun, cara kerja orang Jepun. So benda tu sangat-sangat bagus. So kalau nak motivasi ke nak tahu lebih lanjut cara kerja Jepun, macam mana kita nak belajar bahasa Jepun dengan bagus, anda tengok live ataupun video Hari Sensei. Very good. Okay. Dah join, terima kasih banyak-banyak. Okay. Ada lagi soalan? Sekejap sebelum sesi masuk. Okay. Yuran untuk JLPT range daripada berapa? Yuran untuk JLPT, Sensei tak silap N5. Sekejap. Dia dah naik hari tu. N5 120 ke 110, Sensei tak silap. Yuran dia berapa? Dia memang dah naik harga.
Okey, sekejap Sisi tengok Sisi ada. Sebenarnya anda boleh cari detail-detail ni untuk pendaftaran JLPT, berapa harga dia dan sebagainya. What is JLPT? Register. Jangan Sisi cari register JLPT. Sisi lupa. Register JLPT fee. Okay, yes. Okay. So JLPT ni dia ada rate dia lah untuk setiap level, dan setiap level tu berbeza. Contohnya, kejap contohnya. Saya tengah cari. Astagfirullahaladzim. Tak jumpa lah pula. Kalau ada siapa tahu boleh tak komen kat bahagian tu. Kalau siapa satu, saya tak ingat dia punya berapa dia punya harga sekarang. Sebab itu memang dah naik. Okey. Jap, kanji kena hafal. Sensei, kenapa Google Translate menipu? Okey, Google Translate ni sebenarnya kalau anda nak translate ayat, bagi Sensei tak betul lah. Tapi kalau nak translate words mungkin betul. Mungkin betul. Mostly 90% betul kalau words. Tapi kalau ayat biasanya salah. Biasanya salah. Okey. Hijau purple samalah, kanji kena hadap hari-hari baru melekat. Yes. Okey. Tapi untuk exam JLPT harga tadi memang 100 ke atas ni silap. 120, 110 tak saya. Dia ikut level. N2 dengan N1 dia mahal sikit. N5 and 4 sama harga, tak silap saya. Okey. So ada pun soalan lagi sebelum live habis malam ni? Kalau ada pun soalan boleh komen, saya akan cuba jawab. Kejap Yang tanya pasal JLPT tu saya letak satu link. Dia satu link untuk JLPT punya harga. Okey, yes, saya dapat. 140 untuk N5 dan juga N4. 180 untuk N1, N2 dan N3. Yes, saya lupa. Okey, sebab hari tu 120, sekarang dia dah naik harga. Hari tu 120. So N5, N4 140. 140. N1, N2, N3 180. So ambil, dah bayar tu ambil lah betul-betul. Yes, Nana, very good. N5, tapi saya tengok kat sini dia 140. Tak tahulah betul ke tak. Ini yang latest punya. Jangan saya bagi kepada anda link. Ini memang latest punya daripada untuk Disember ini. Untuk Disember ini, sebab harga itu harga lama. Mungkin anda cakap harga lama. Sebab untuk Disember dia dah naik harga sebab dia limitkan seat tu. Dia limitkan seat. Okey, ada berapa soalan? Nak tahu lagi detail mengenai berapa soalan JLPT, soalan macam mana yang ditanya, anda join lah yang saya cakap tadi, join Road to JLPT. Join Road to JLPT yang saya kat sini ada, kalau bahagian link bawah ni untuk pendaftaran. So 50 orang saya akan tutup untuk pendaftaran. So benda ni hanya free 100% free aja, online, percuma, 29 hari Sabtu 9 pagi. Kalau tak boleh join pun daftar je dulu, mana tahu hari tu free. Okey. Saya bagi link harga yang yes, harga range dia 100 plus mana? Yes, hari tu yes. On the way sampai. Okey. Ada yang cakap mengenai buku Hirakata on the way sampai. Yes, Basir memang Sensei dah post. InsyaAllah esok dah bergerak lah benda tu. Kalau siapa yang nak dapatkan buku Hirakata dengan flashcard ni, flashcard kat tangan Sensei, nampak tak flashcard? Berwarna-warni, dan belakang pun ada cara untuk tulis. Siapa yang nak fokus tulisan hiragana katakana boleh dapatkan flashcard ni. Dan buku hiragana katakana ni pun memang berwarna-warni. Dan sekarang ni memang ada promosi kalau siapa nak dapatkan buku hiragana katakana ni. Siapa yang dah beli awal tu tak sampai 100 pun, RM99 je. Free postage lagi kalau beli awal hari tu. Sekarang dah kena bayar sikit postage. Dalam ni saya tunjuk sikit dalam dia macam mana berwarna-warni. Dan sisi tulis suruh macam mana nak tulis hiragana katakana. Dan sisi contoh ayat. Dan belakang ni adalah manga kepada yang menang manga hari tu kontes untuk cakap Jepun. Idrisa. So tahniah Idrisa. Dan saya dah letak manga dia kat belakang sekali untuk anda belajar tengok manga Jepun. Okey. So
Buku apa ada lagi? Ada buku first aid. Siapa yang nak dapatkan buku first aid pun boleh dapatkan buku first aid. Buku first aid sekarang ni, kalau siapa beli buku first aid, anda akan dapat Anda akan dapat apa dia? Anda akan dapat online free live online class yang Sisi pernah buat sebelum ni. Daripada lesson 1 sampai dah lesson yang terakhir dalam buku tu. So anda boleh dapat juga buku first aid kalau nak dapatkan dekat depan meja Sisi tak ada buku first aid. Tapi kalau siapa nak dapatkan buku first aid juga boleh PM Sisi lepas live ni boleh PM Sisi juga. Okay? So Sisi rasa buku first aid ni dekat atas ni buku first aid dia fokus kepada untuk bercakap dan perkataan-perkataan common sense, perkataan yang kita guna dalam kehidupan seharian. Okay? So itu saja untuk live malam ni. Semua dah daftar ke belum? Semua dah daftar ke belum RTJ ni? Okay, cukup 50 orang Sisi tutup. Kalau tak cukup, macam Sisi cakap tadi, anda boleh invite kawan-kawan anda untuk join RTJ ni. Boleh invite kawan-kawan, kenalan, rakan sekerja siapa yang nak join RTJ ni. Okay? So saya rasa itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang join daripada awal sampai akhir live malam ni. Dan saya doakan siapa yang nak ambil JLPT, siapa yang tengah belajar bahasa Jepun, dipermudahkan segala urusan. Dan saya doakan juga masuk cepatlah ilmu tu untuk belajar. Okay? So itu saja untuk malam ini. Kalau ada apa-apa boleh PM Sisi dekat Facebook dan saya akan reply. Malam ni mungkin 10.30 lah. Habis 10.30 saya tak reply dah mesej dekat Facebook. Okay. Ataupun esok saya akan cuba reply mesej kalau siapa ada PM Sisi. Okay. So itu saja. Buku first aid tu best belilah. Siapa yang tak beli lagi? Nur Rahil, best beli. Terima kasih banyak-banyak. Sebab kalau korang beli buku first aid ni, saya akan invite korang masuk grup Facebook, grup private. Grup orang panggil CJ Clan. Hanya ahli-ahli CJ je yang boleh masuk grup tu. Kadang-kadang saya ada buat live dalam tu dan ada juga live yang mengenai buku ni sebelum ni. Okay. Okay, so JLM, JLM itu adalah sebenarnya JLM tu adalah ganti satu seminar yang saya akan buat juga nanti. Nanti saya akan terangkan dengan detail apa itu JLM juga. Okay, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk daftar RTJ. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Okay, terima kasih banyak-banyak yang join live daripada awal sampai habis malam ni. Sisi doakan semua orang okey, Sisi doakan semua orang dipermudahkan segala urusan. Dan kejap, Sisi nak check dia tengah berapa kosong lagi RTJ ni. Okey, cepat daftar sekarang. Okey, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Face mask boleh beli lagi Sisi? Lina tanya pasal face mask pula. Face mask sebenarnya ada 3. Face mask ada 3 lagi sebenarnya. 3 design, ada 3. Yang bertali tu ada 1 lagi. Yang ear loop ni ada 2. So boleh PM Sensei hanya ada 2 design je. Ada 3 je lebih. Okay. So itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa anda lagi dalam next live pada minggu hadapan setiap hari Isnin jam 9 malam. Dan jumpa anda siapa yang register Road to JLPT RTJ. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Minasan arigatou gozaimasu. Jane. Bye-bye.